Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ini kita sambung semula kita punya PDPR hari ini. Masih lagi dalam unit 1, kemahiran saintifik, kemahiran proses sains. Okey, untuk hari ini kita sambung lagi satu kemahiran proses sains, iaitu membuat inference. Pernah tak anak-anak murid saya semua dengar perkataan inference? Mungkin ramai yang tak pernah dengar lagi kan. Okey, jadi hari ini inilah yang akan saya terangkan kepada awak apa itu inference ya. Membuat inference merupakan salah satu kemahiran proses sains juga. Untuk topik ini, pertama awak perlu tahu apakah itu membuat inference. Okey, macam mana kita nak tahu apakah itu membuat inference? Awak boleh rujuk kepada ayat di atas. Membuat inference ialah kemahiran menyatakan kesimpulan awal yang munasabah menerangkan satu pemerhatian. Okey, ayat ini ialah apakah itu maksud membuat inference. Dikatakan kesimpulan awal yang munasabah. Munasabah tu maksudnya logik. Okey, awak lihat di dalam ayat di bawah kan. Baca kalau awak tengok kat sini, kita baca dia kata, Langgi, mengapa pokok ini hijau? Lihat ayat di sini. Kemudian mungkin pokok ini disiram dengan air setiap hari. Dia kata mungkin. Mungkin. Ayatnya mungkin. Awak lihat itu mungkin. Ayatnya mungkin. Okey, mungkin dia kata ayatnya mungkin pokok ini disiram setiap hari. Mungkin. Maksudnya tak mungkin betul, mungkin tidak lah. Okey. Awak lihat lagi ayat di bawah. Mungkin juga telah diberi baju yang mencukupi. Okey, mungkin maksudnya dia teka saja, tetapi teka secara munasabah, teka secara logik. Contoh kalau awak kata mungkin pokok ini disihir, itu tidak logik ya, takkan pokok disihir pula. Jadi awak cakap mungkin pokok ini telah diberi baju yang mencukupi. Mungkin pokok ini disiram dengan air setiap hari. Okey, cikgu kata bagus, kamu telah membuat inference. Cikgu kata bagus, kamu telah membuat inference, iaitu kesimpulan awal. Awak lihat perkataan itu mungkin. Right? Jadi kita telah membuat kesimpulan awal. Kesimpulan awal ini bermaksud kita teka kenapa pokok tu jadi besar, kenapa pokok tu jadi subur, tapi kita belum lagi buat kajian ya, tak ada kaji lagi kan. Jadi kalau kita nak tahu sebab-sebab yang sebenar, perlu dikaji, ambil tanahnya, kaji daun dia, kena kaji dulu, barulah tahu mengapa pokok itu jadi besar. Itu ialah kesimpulan. Tapi di dalam ini tiada kajian, tapi kita buat pemerhatian, tengok pokok ni besar, tinggi. Mungkin pokok ini disiram secara mencukupi. Mungkin pokok ini diletakkan baja. Itu merupakan kemahiran proses sains membuat inference ya. Okay, kita rujuk di bawah. Daun, kenapa daun pokok ini berwarna kuning? Awak lihat kat sini ya. Ayat ni, kenapa daun pokok ini berwarna kuning? Okey, betul lah pokok ini juga kelihatan layu. Kedua pelajar ini sedang membuat pemerhatian. Agaknya, tengok ayat dia, tengok ayat dia. Agaknya pokok ini tidak dibaja. Dia agaknya. Itu ialah kemahiran proses sains membuat inference. Ya, kita agaknya, tetapi kita teka secara munasabah, secara logik. Agaknya pokok ini tidak dibaja. Logik lah kan. Jadi itu ialah kemahiran proses sains membuat inference. Kemudian agaknya pokok ini tidak cukup air, seterusnya. Tanahnya juga nampak kering. Agaknya kan. Mungkin pokok ini telah diserang serangga. Ini pun logik juga.
Ya, mungkin telah diserang serangga. Logik juga. Maknanya ketiga-tiga ini merupakan inference, ya. Agaknya tidak dibaja, agaknya tidak cukup air. Mungkin juga diserang serangga. Ketiga-tiganya merupakan inference. Oleh itu, kita boleh katakan bahawa inference itu ialah pertama mesti ada pemerhatian dahulu. Maksudnya kita kena tengoklah keadaan sesuatu benda. Ya, contohnya pokok yang awak ada kucing awak sihat, pemerhatian awak kucing sihat. Kemudian awak beri penerangan yang munasabah. Awak lihat ni, penerangan yang munasabah tentang kucing tu. Kenapa kucing tersebut kelihatan besar? Awak cakap mungkin diberi makanan yang cukup. Diberi makanan yang cukup itu merupakan inference, atau dengan kata lain maksudnya kesimpulan awal. Ya, sebab kita tak buat kajian pun tentang kucing tu lagi. Kalau nak tahu betul-betul, ya, kita kena kaji dulu kan. Ambil sedikit darah kucing tu, hantar ke makmal haiwan untuk tahu keadaan kucing tu betul ke menerima makanan yang mencukupi. Dan kalau kita buat kajian secara terperinci, itu dinamakan kesimpulan, ya. Okey, itu sahaja tentang penerangan saya tentang inference. Kita pergi pula kepada latihan, ya. Okey, sekarang sila rujuk buku aktiviti muka surat 6. Latihan awal hari ini senang saja membuat inference. Soalan pertama, awak buat pemerhatian dahulu. Pemerhatiannya ialah enjin kereta berasap. Okey, tetapi soalan bukan nak pemerhatian, soalan nak inference. Jadi awak kena tanya diri awak, kenapa ya enjin ini berasap? Dan jawapan yang awak keluarkan tu haruslah mestilah yang logik, yang munasabah. Oh, mungkin kerana tidak minyak airnya tidak mencukupi, macam tu, ya. Mungkin kerana contohnya enjinnya panas, ya. Jadi awak lihat di sini, nombor pertama ni pertama ni awak buat perhatian kereta tersebut enjinnya berasap. Kereta keluar asap, itu awak punya pemerhatian. Jadi inference awak mestilah awak perlu memberi penerangan yang munasabah. Kesimpulan awal, awak terangkan kenapa enjin itu berasap, tapi mesti yang munasabah. Contoh, air di dalam kereta tersebut telah habis, itu inference. Okey, kedua, enjinnya panas, inference. Enjinnya rosak, inference, itu pun inference, ya. Mungkin enjinnya rosak, mungkin air di dalam kereta tersebut telah habis, mungkin juga enjinnya panas. Okey, itu semua inference. Jadi apa yang awak perlu buat ialah awak tandakan tik pada jawapan betul. Jadi enjin kereta panas, jawapannya enjin kereta panas. Jadi awak tik di sini, enjin kereta panas. Okey, itu merupakan inference. Kereta keluar asap bukan inference, ya. Kereta keluar asap yang ini ialah pemerhatian. Yang ini merupakan pemerhatian. Perhatian. Jadi awak kena tengok betul-betul. Soalan nak kita carikan dia punya inference. Okey, sila buat ni. Dah siap, awak boleh hantar kepada saya, ya. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.